Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 2. Okey, minggu lepas korang dah belajar tentang gimnastik asas. Jadi pada minggu ni kita belajar tentang pergerakan kreatif. Pergerakan kreatif. Okey, pergerakan kreatif. Okey, saya akan bacakan dan kamu dengarlah. Okay, pergerakan kreatif merupakan salah satu pengajaran yang menggabungkan elemen-elemen pergerakan seperti tubuh badan, masa dan daya untuk menghasilkan pergerakan yang kreatif. Okey, mari kita lakukan pergerakan tepuk jalak, kembang jalak, lompat jalak dan jalak galak. Okey, dia ada 4 pergerakan kreatif yang harus kamu tahulah dan harus kamu praktikkan. Maksudnya kamu harus tahu buatlah. Okey, yang pertama tepuk jalak, yang kedua kembang jalak, lompat jalak dan jalak galak. Okey, ada 4 tu 4 tu korang kena ingatlah. Alright, sebelum tu saya akan tunjukkan satu video. So korang tengok apa yang dimaksudkan dengan 4 pergerakan kreatif tu. Okey, saksikan video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap semua sihat. So ini adalah kelas PJK kita untuk tahun 2. Okey, ni cikgu PJ Jadi bagus dia buat pengajaran tentang inilah tarian kreatif ni kan. Pergerakan kreatif, So korang tengok dululah video dia 2021. Jadi untuk permulaan kelas pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bidang pergerakan berirama di bawah topik pergerakan kreatif. Okey Jadi di bawah pergerakan kreatif ni kita tengok apakah pergerakan kreatif. Pergerakan kreatif ni merupakan gabungan elemen pergerakan seperti tubuh badan, ruang, masa dan juga daya untuk menghasilkan pergerakan yang kreatif. So dalam pergerakan kreatif ni kita ada pergerakan lokomotor dan juga bukan lokomotor. Berikut adalah perbezaan antara pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Okey, ini adalah perbezaan antara lokomotor dan bukan lokomotor. Jadi kalau kamu lihat kat sini, pergerakan lokomotor adalah satu pergerakan yang dilakukan yang akan menyebabkan perubahan kedudukan atau kekal di tempat tersebut. Sebagai contoh, berjalan, berlari dan sebagainya lah. Okey. Dan yang kedua, bukan lokomotor adalah keupayaan untuk menggerakkan tubuh badan tanpa beralih tempat. Statik lah maksud dia. Contohnya membongkok, imbangan satu tapak, melambung bola dan sebagainya. Jadi korang nampak perbezaan antara lokomotor dan bukan lokomotor. Lokomotor ni dia beralih tempat, dia bergerak bergerak ke satu tempat ke tempat yang lain lah. Dan manakala bukan lokomotor ni dia statik, dia stay saja. Okey, jom kita sambung. Jadi untuk hari ini kamu akan belajar 4 pergerakan kreatif. Yang pertama, tepuk jalak. Okey, jadi first kamu akan belajar tentang tepuk jalak, kembang jalak, kedua kembang jalak, lompat jalak, lompat jalak, yang ketiga lompat jalak, jalak galak, dan yang keempat jalak galak yang keempat. Galak. Pergerakan pertama adalah tepuk jalak. Memandangkan kita dalam PDPR, murid boleh terus melakukan pergerakan yang kedua. Okey, jadi cara-cara untuk membuat tepuk jalak ni dalam buku teks ada, kamu boleh baca dalam buku teks digital ada. Kalau kamu dah dapat buku teks yang betul, bolehlah tengok dekat buku tu cara dia melakukan tepuk jalak ni. So kita dalam MCO ni PKP, jadi tak boleh nak pergi sekolah melakukan aktiviti macam ni. So kamu tengok saja
Tengok saja apa pelajar yang dalam video ni akan buat untuk tepuk jalak ni. Okey, lihat tengok tangan dia, tepuk 2 kali atas, 2 kali bawah, lepas tu dia luruskan ke bawah. Tangan kaki naik selang-seli, naik kiri kanan kiri kanan. Tepuk tangan 2 atas 2 bawah, kaki gerak-gerakkan lah maksud dia. Kamu tengoklah macam mana dia buat. Kamu boleh buat di rumah lah seorang-seorang dalam bilik. Gerakan kedua, kembang jalak. Okey, yang seterusnya kembang jalak. Okey, tengok dia cekak pinggang, betul kaki dia bergulang-gulang macam tu. Okey, dia bergerak ke sisi, bergerak ke depan, ke belakang, dengan tangan dia angkat macam tu. Pergerakan ketiga. Okey, yang ketiga, lompat jalak. Lompat jalak. Dia lebih kurang cuma tengok ada beza dia. Okey, tangan dia kapai-kapai kan. Lepas tu dia ada lompatan depan, belakang, kiri, kanan. Lepas tu dia tepuk tangan, dia bergerak 45 darjah. Gerakan yang terakhir, keempat, jalak galak. Ini jalak galak pula. Okey, dia akan duduk sampai ke bawah. Gerak ke depan sambil tangan terkapai-kapai macam tu. Setelah kamu pelajari keempat-empat pergerakan kreatif tersebut, cuba kamu cipta pergerakan kreatif kamu sendiri. Okey, selamat mencuba. Okey, itu saja video daripada Cikgu PJ ni daripada sekolah lain ni. Alright, jadi kalau kamu lihat kalau korang lihat, okey, sekejap saya buka kutek kejap. Okey. Okey, kita tengok Okay, ini unit 1 gimnastik asas. Ni kamu dah belajar minggu lepas. So saya harap kamu tahulah macam mana nak buat Saya rasa simple je. Okay, ni latihan dan nanti saya akan suruh korang buat latihan. Alright, sekarang kita pergi kepada ni dah topik yang kita bincangkan ni, pergerakan kreatif. Okay, kejap. Okey, pergerakan kreatif pergerakan kreatif merupakan salah satu pengajaran yang menggabungkan elemen-elemen pergerakan seperti tubuh badan, ruang, masa dan daya. Tadi Cikgu Zuhaimah tu dah beritahu tadi untuk menghasilkan satu pergerakan kreatif. Jadi ada 4 lah pergerakan kreatif yang harus kamu tahulah. Okey, yang pertama tepuk jalak, yang kedua kembang jalak. Tadi dah tunjuk demo macam mana nak buat. Okey, kemudian lompat jalak Okey, ni lompat jalak. Kamu boleh baca macam mana cara-cara nak buat tu, tapi bagi saya lebih mudah kamu tengok video tadi lah macam mana nak buat. Kalau baca ni kadang-kadang kita susah nak faham sangat. Dan yang keempat, jalak galak. Okey, alright, dalam buku teks tu nanti kamu akan belajar seterusnya tentang tarian kemahiran asas tarian inang. Okay, kita tengok tarian inang tu punya cerita lah. Okay, tarian inang ditarikan secara berpasangan antara penari lelaki dengan penari perempuan. Inang bermaksud pengasuh. Itu maksud dia. Tarian inang ini menggambarkan kelembutan dan kesantunan seseorang wanita, iaitu pengasuh. Penari lelaki pula menggambarkan keserasian pasangan dalam kehidupan sebuah keluarga atau masyarakat. Pergerakan tarian inang boleh ditarikan secara sederhana dan pantas. Tempo bagi pergerakan sederhana ialah 2 kali 4.
Ni tempo ni macam muzik lah. Muzik ni kalau kamu nak tarikan tu, bila guna tempo yang betul, jadi tarian kamu tu sempurna lah. Okey, 2 kali 4 langkah. Manakala tempo bagi pergerakan pantas 4 kali 4. Ni tempo yang pantas lah. So pergerakan tu kena pantas, kena matching dengan tempo dan pergerakan tarian inang tu. Okey, seterusnya kita tengok ni. Yang pertama ni pergerakan setempat. Jadi pergerakan setempat, yang pertama ni lakukan pergerakan setempat. Dia tak bergerak ke mana-mana lah, dia stay pada satu tempat. Kedua, kaki diangkat kiri dan kanan dan kiraan 1 kali 8. Yang ketiga, tangan melenggang. Okay, next. Yang kedua, maju dan undur. Okey, ini nombor 1 lakukan pergerakan setempat sambil tangan melenggang. 2, bergerak ke hadapan dan kiraan 1 kali 8. Ketiga, berundur semula dan kiraan yang sama. Jadi dia pergi ke depan dan kiraan 8, kemudian dia ghostan balik. Okey, dalam kiraan 8 juga. Yang ketiga, ragam C. Okey, ragam C ni pula yang pertama, lakukan pergerakan setempat. Okey, yang kedua, mulakan dengan langkah kanan dan tangan melenggang. Okey, melangkah ke hadapan membentuk huruf C dan kiraan 1 kali 4. Kemudian berundur semula dan kiraan yang sama. Jadi dia buat macam huruf C pergerakan dia tu. Kalau kamu lihat kat gambar ni, gambar ni, dia buat huruf C macam tu kan, lepas tu dia ghostan balik. Okey, itu adalah ragam C lah nama dia. Yang keempat, ragam sudi. Yang pertama, lakukan pergerakan setempat macam biasa. Nombor 2, langkah ke hadapan dengan kaki kanan membentuk huruf C, sudi. 3, bergerak ke kanan atau ke kiri sambil membentuk huruf C, sudi. 4, berundur semula dan kiraan yang sama. Jadi kalau lihat kat sini perbezaan dia dengan ragam C dengan ragam sudi ni. Jadi kamu lihat di punya C tu dia pusing ke sini, lepas tu dia pusing ke sini. Okay, tak apa, nanti saya akan tunjukkan demo lah. Okay, video demo macam mana nak buat benda tu. Dan lagi sekali, ragam L. Yang pertama, lakukan pergerakan setempat dan kiraan 1 kali 4. Kedua, bergerak lurus ke hadapan dan kiraan 1 kali 4. Ketiga, bergerak ke kanan atau ke kiri dan kiraan 1 kali 4. Keempat, berundur semula dan kiraan sama. Jadi beza dia ragam L dengan ragam C ni, kamu lihat pergerakan dia tu, dia bergerak ke depan je ni, lepas tu dia ke sini, lepas tu dia ke sini, dia ghostan balik. Tu beza dia. Kalau C, dia terus buat macam huruf C tu. Okey, macam ni. Tak apa, nanti kita tengok video dia. So ni adalah praktikal lah. Okey, cara untuk menari inang ni. Okey, ni dia punya macam jadual lah, apa yang kamu perlu lakukan, jenis pergerakan apa yang kamu lakukan, berapakah kiraan langkah dia. Contoh macam nombor 1 ni setempat kan, dia kena buat 1 kali 8 lah, maksudnya 8 kali lah dia akan stay setempat. Kaki dia angkat, selang-seli angkat lah sebanyak 8 kali. Kemudian baru dia akan maju maju ke hadapan. Lepas tu kiraan 8 kali juga. Kemudian dia berundur, lepas tu dia stay setempat pula. Okey, lepas stay dia akan buat ragam C. Seterusnya dia akan undur balik. Dia buat ragam C pula tapi yang belah kiri punya. Okey, kemudian dia undur. Kemudian dia buat ragam L. Dia buat macam bentuk L lah tadi kemudian dia reverse balik lah, dia buat belah kiri pula ragam L tu. Kemudian dia pergi ke tempat asal dia, buat pergerakan setempat, kemudian maju, dia duduk setempat, kemudian undur balik. Jadi benda ni berulang-ulang lah. Itu adalah tarian inang. Okey, so next saya ingin tunjukkan video. Ini latihan nanti saya akan suruh kamu buat latihan-latihan ni dalam buku tulis dalam buku tulis. Buku kerja tak dapat lagi. Kalau ada buku kerja boleh buat dalam buku kerja, tapi sementara ni tak dapat buat dalam buku tulis warna kuning tu. Okey, kamu salin soalan ni dan jawab. Okey, saya nak kamu buat dan nanti insya-Allah kalau buka okey, tak perlu kamu just snap apa benda yang kamu dah jawab tu, PM kat saya Okey. Sekarang saya tunjukkan video
tarian inang. Okey, ni. Okey, ulang balik. Laju pula video ni kan. Okey, PJPK pergerakan birama tingkatan 2, tarian inang. Okey, asas tarian inang sumber pada YouTube lah ni Semua video-video ni ambil dari YouTube je. Alright. Ada 5 orang lah dalam ni. Ni semua cikgu kalau tak silap. Dia akan buat demo lah macam mana nak menari inang ni. Kamu tengok lah Okey, ni mula buat regangan lah. Macam warming up lah orang cakap. Sedut nafas lepas, sedut nafas lepas. Kalau lihat ni dia macam stretching So mula-mula kena stretching dulu lah macam biasa. Okey, kamu boleh cuba buat kat rumah Boleh cuba buat kat rumah. Okey, first tempat kiraan 1/8. Okey, dia maju ke depan. Dia undur balik ke belakang. Tengok tangan dia dan kaki dia. Tangan dia. Pusing dan balas. Nampak? Pusing kiri, lepas tu pusing kanan. Okey, tadi tu agak-agak pergerakan apa? Ragam C ke, ragam L ke ataupun sudi? Kamu boleh tengok pergerakan itu. Kita boleh tahu pergerakan tu jenis apa. Ini setempat lah dia stay betul, angkat kaki, tangan pun terkapai-kapai macam tu lemah gemalai. Okey, ni sekarang dia buat ragam C. Nampak? Huruf C Tengok tangan dia. Lepas tu setempat. Okey, kemudian dia buat huruf L dan C kanan. L tadi, lepas tu dia buat C. Lepas tu dia buat L balik tapi ke kiri. Lepas tu dia buat C. Jadi dua pergerakan kat situ. Lepas tu setempat lah. Okey, ni dia turunkan tadi kan. Naik, terpusing dan balas. Ni macam biasalah tadi. Undur setempat. Okey, dia buat ragam C kiri, kanan, lepas tu ragam C kiri. Duduk pergerakan setempat. Lepas tu dia buat C sudi ni C sudi. Okey, ni L. Nampak? L pada dia ghostan ke kiri, ke kanan, kemudian dia buat C. Ni LC lah Lepas tu L ke kiri pula, kemudian dia buat C. Dia pergi ke tempat asal, dia akan buat pergerakan setempat lah. Okey, nampak Jadi kamu nampak dia ulang-ulang buat benda yang sama dah. Ragam C, ragam L, kemudian sudi C, LC, apa semua tu lah. Dia buat tunduk dia turun sikit, dia naik atas, lepas tu dia dari setempat. Okey, ni ragam C tadi. Okey.
Okey. Alright, dah habis. So itu adalah contoh tarian Inang. Kenapa kamu tak rasa pelik ke belajar tarian-tarian ni kan? Okey, sebenarnya tarian ni pun adalah satu cara kita untuk jaga kesihatan lah, untuk keluar peluh. That's why lah dalam buku PJK Tingkatan 2 ni, buku teks ni kan, lepas tu dan tingkatan lain pun ada juga belajar tarian sewang, tarian naga, tarian singa. Banyak tarian kamu kena belajar, bangrah apa semua tu. Kenapa ada dalam silibus korang ni? Sebab dia ni macam satu aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh lah, baik untuk kesihatan. Alright, so okay, jadi kamu kena buat latihan lah untuk yang first ni, yang menghambur dan melombol ni, dan juga pergerakan irama ni. Okay, tak apa, nanti saya akan screenshot soalan ni, kamu tengok, kamu salin dalam buku tulis. Okay, lepas tu dah siap, kamu stamp kat saya, PM kat saya terus lah, dan saya akan tengok lah. Yang penting kamu buat. So nanti buka sekolah saya akan nak tengok buku tu dah ada lengkap, buku kuning tu. Sementara kita tunggu buku kerja, so kita buat dalam buku tulis tu lah. So next, dalam unit 3 kita akan belajar permainan kategori serangan, iaitu bola baling, bola baling. Okey, jadi itu saja PMP kita pada hari ini. Kita bersambung pula nanti di minggu hadapan lah dalam bab bola baling ni. Okey, semoga kau boleh dapat buat latihan tu. Semoga kau faham lah. Kalau tak faham, ulang balik tengok video ni, fahamkan lah. Kalau boleh kamu buat seorang-seorang lah dekat dalam bilik tu. Cuba buat step tu. Kadang-kadang yalah, ada orang tak minat menari ni kan, macam saya lah, tapi kita cubalah buat, sebab benda tu kadang enjoy daripada korang duduk kat rumah atau buat apa kan. Baik korang boleh cubalah menari. Tempo tu muzik dia ada juga muzik yang lain, supaya tempo dia sesuai. Jangan kamu bantai dengan muzik muzik rock ke, lagu jazz ke, lagu yang tak sesuai kan. So biasanya lagu-lagu macam tu lah, lagu tradisional, lagu asli ni lah. Lagi Inang, kamu boleh google muzik Inang ni, kamu boleh buat, cuba buat. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.